أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan yang baik, dengan i'anah, dengan takdir Allah yang baik atas kita pada saat ini. Nikmat yang Allah beri kepada kita saat ini adalah satu nikmat yang besar, kerana kurniaan nikmat untuk kita mengingati Allah adalah satu anugerah yang terlalu besar bagi seorang hamba. Manusia sifatnya adalah lalai. Kelalaian itulah yang membuatkan kita ini lupa akan diri kita sendiri sebagai hamba Allah. Kelalaian itulah yang menyebabkan kita lupa bahawa akhirat itu adalah laluan untuk kita sampai satu hari nanti. Kelalaian itulah yang menyebabkan kita lupa tentang kehidupan dunia ini, sehinggakan kita terlalu asyik sehingga kita lupa nak balik menuju kepada akhirat itu sendiri. Kelalaian itulah yang menyebabkan kita ini berleka-leka untuk mengumpulkan akan harta akhirat itu. Kelalaian itulah yang menyebabkan kita besok akan menangis di hadapan Rabbul Izzah. Kelalaian itulah yang telah memakan umur kita yang terlalu lama. Jika umur kita 70 tahun, maka kita telah lalai pada umur yang lama 40 dan 50 tahun. Dan umur itu kita tidak boleh ambil semula, kerana kita telah melaluinya. Umur itu kita tidak boleh berpatah balik, kerana kita telah melepasinya. Umur itu jika kita telah sia-siakan, umur itu akan menjadi dakwaan dan fitnah ke atas kita besok di yaumul akhirah. Maka saat ini adalah anugerah daripada Allah. Tuan-tuan, tadi Tuan Imam kita baca satu doa. Lazim di dalam bulan ini doa ini akan kedengaran. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Doa itu diulang
oleh imam kita sebanyak 3 kali. Tuan-tuan, hati orang saleh, mereka ini sangat merindui akan Ramadan itu. Hati orang saleh, mereka gembira menunggu akan bulan Ramadan itu. Hati orang saleh sentiasa menanti-nanti akan syahrul Ramadan itu. Berbeza hati yang terlalu lalai, mereka rasa takut datangnya Ramadan. Mereka akan berkata, kami kena berpuasa, kami kena tahan itu dan tahan ini. Tetapi orang saleh, mereka dengan sampainya Ramadan hampir saja masuk saja Rejab, mereka merasakan bilakah akan sampai saat itu. Maka doa inilah yang menunjukkan tentang rindunya seorang hamba Allah dengan syahrul Ramadan. Doa inilah yang melambangkan kerinduan seorang hamba kepada syahrul Ramadan. Doa inilah yang menjadi isyarat dan tanda kerinduan seorang hamba yang saleh kepada Ramadan. Kerana kita akan mengulangi waballighna Ramadan, waballighna Ramadan, waballighna Ramadan. Kenapakah orang yang saleh mereka ini merindui akan syahrul Ramadan dan berharap akan syahrul Ramadan? Kerana bulan itulah satu bulan yang akan menjadikan diri kita tidak terlalu lalai akan segala urusan kehidupan dunia ini. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, malam ini saya ingin ingatkan diri saya dan juga keluarga saya khususnya. Saya datang ke sini bukan untuk saya mengajar tuan-tuan, kerana saya orang bodoh. Saya tak ada ilmu apa tuan-tuan. Saya dengan jemputan demi jemputan ini sebenarnya saya malu. Kerana orang bodoh seperti saya ini tidak ada apa-apa untuk diberikan kepada tuan-tuan semua. Datang saya adalah untuk mendapat barakah daripada orang yang berada di tempat ini. Kampung tuan-tuan adalah kampung yang barakah. Sungai Udang ini adanya seorang hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi insan itu telah awal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu almarhum Tuan Guru Haji Wahid. Tuan-tuan beruntung berada pada kampung ini. Tuan-tuan beruntung kerana menetap di kampung ini. Kampung yang pernah adanya ulama, kampung yang pernah adanya aulia, kampung yang pernah adanya orang saleh di dalamnya, kampung yang ada doa daripada aulia illah, kampung yang pernah didoakan oleh kekasih-kekasih Allah. Maka mudah-mudahan doa-doa yang pernah dipanjatkan dan dilontarkan oleh almarhum suatu ketika saat hidupnya untuk kita, kita beroleh keberkatan itu. Kita beroleh akan apa yang telah didoakan untuk kita. Tuan-tuan, hidup dalam dunia ini kita akan buat perkara yang sama. Dari dulu sampai sekarang, putarannya sama. Makan, minum, kerja, kita tidur, kita berjalan. Sehingga sekarang kita melalui putaran yang sama. Sehingga sekarang kita melalui perkara yang sama. Dan kita lupa seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam surah As-Sajadah. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Akan ada satu hari kita akan telah ditetapkan oleh Allah
yaitu hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu, tuan-tuan, mahu tidak mahu kita kena ikut kata Allah. Hari itu, mahu tidak mahu kita kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Hari itu, mahu tidak mahu kita kena mengikut setiap apa yang telah diaturkan oleh Allah. Di dalam dunia, perkara yang Allah perintahkan kadang-kala kita lawan. Di dalam dunia, perkara yang disuruh oleh Allah kita memberi alasan. Di dalam dunia, perkara yang telah ditetapkan oleh Allah kita kadang-kala menolak. Kita kadang-kala enggan untuk menjadi hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah mengingatkan kepada kita setiap minggu. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada. Kharru, kata Allah, bersegera untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang beriman, kata Allah. Mereka yang mendapat peringatan demi peringatan, mereka terus patuh dengan Allah. Mereka tidak menolak satu pun. Tetapi tuan-tuan, kalaulah kita yang telah bertuhankan Allah 60 tahun, kalaulah dan jika kita yang telah bertuhankan Allah 70 tahun dan bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 tahun, telah berkitabkan Al-Quranul Karim 70 tahun, kita masih mampu melawan Allah. Siapakah kita pada sisi Allah? Jika kita yang mengaku Allahu Rabbuna 70 tahun, kita tidak pernah menidakkan bahawa Tuhanku adalah Allah, tetapi kita masih lagi melawan Allah, kita masih lagi engkar dengan perintah Allah, kita masih lagi sanggup memberi alasan demi alasan untuk kita tidak kembali kepada Allah. Tuan-tuan, siapakah kita sebenarnya pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, lalai inilah yang membuatkan kita terlalu pergi jauh. Allah sebut di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata yauma, pada hari ini. Allah kata, bilakah hari itu tuan-tuan? Bilakah al-yawm yang Allah sebutkan itu adalah akhirat? Bulan ini kita akan dengar Isra' Mi'raj. Kita dengar perjalanan Isra' Mi'raj, Nabi menaiki burak. Tuan-tuan tahu tak, burak ini kenderaan syurga? Tuan-tuan perasan tak, burak ini kan kenderaan syurga yang dizahirkan oleh Allah ke dalam dunia. Kenderaan syurga itu Allah nyatakan kepada kita dalam surah Al-Isra', linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan kebesaran kami. Tuan-tuan, itulah sekali burak turun ke alam dunia. Tuan-tuan, pernah tak kita fikir kenapa burak turun ke alam dunia? Allah bagi tahu kita yang syurga tu ada. Kenapa engkau tak nak pergi syurga? Allah bagi tahu kita syurga ni benar. Kenapa engkau malas-malas lagi nak pergi syurga?
Allah bagi tahu kita dengan peristiwa Isra' Mi'raj, buruk ini kenderaan akhirat dan akhirat itu benar. Kenapa kau leka lagi dengan kehidupan dunia ni yang tak berikan apa-apa faedah kepada engkau untuk akhirat? Bila Allah nyatakan buruk itu dan memberi penyataan kepada kita bahawa buruk adalah kenderaan syurga, menyatakan tentang benarnya syurga itu. Bila syurga ada, neraka ada, tuan-tuan. Bila neraka ada, mizan tu ada. Sampai satu masa amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni amal baik dan yang ni amal jahat. Pernah tak saya renungkan diri saya sendiri? Selama hampir 60 tahun, berapa banyak amal baik yang saya dah buat? Atau saya tak ada apa-apa? Tuan-tuan, kalau tak ada amal baik, semayang sunat pun kita malas, baca Quran pun kita malas, semayang malam pun kita malas, selawat pun kita malas. Apa yang ada pada amal soleh itu? Saya tengoklah amal jahat saya sebelah kiri saya. Daripada umur 15 tahun, apa maksiat dan kejahatan yang telah saya buat? Dan apakah saya telah berhenti sebahagian daripada maksiat itu? Dan satu pertanyaan saya dengan diri saya sendiri. Apakah dosa dan kemaksiatan yang saya lakukan daripada umur 15 tahun sehingga sekarang, dosa itu telah dihapuskan oleh Allah Rabbul Izzah pada catatan suratan amal kejahatan saya? Atau dosa itu masih disimpan oleh Allah Rabbul Izzah dan dosa itu akan dihisab satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, seperti mana yang dinyatakan oleh Sayyidina Rasul. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam, kata Nabi, sehingga selesai 4 perkara. Pertama, Nabi kata, ditanya tentang umur. Aku bagi kau 70 tahun, kau buat apa? Allah akan tanya umur kita, tuan-tuan. Aku bagi kau umur panjang, kau buat apa? Takdir kau mati umur 60. Tapi kau hari-hari kau minta panjang umur. Tapi aku hari-hari panjangkan umur kami, ya Allah. Dan aku dengar doa itu. Lalu aku perkenankan doa itu. Maka panjangnya umur kalian, apa kalian buat di dalam hidup ini? Untuk kita jawab sehari demi sehari di hadapan Rabbul Izzah yang Allah nyatakan kepada kita, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Tuan-tuan, boleh ke kita nak cakap dengan Allah, ya Allah, aku habiskan umur aku cari dunia sampai sekarang. Ya Allah, aku habiskan umur aku cari duit sampai sekarang. Allah kata tak salah, kau nak cari duit. Tapi kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tak nak semayang sunat? Kenapa kau masih akhir ke semayang? Masa kau cari duit, kenapa kau lupakan aku? Kau semayang isyak lambat, kau semayang maghrib lambat, kau semayang zuhur lambat, kau semayang asar lambat. Kenapa kau tinggalkan aku? Kata Allah.
Kenapa kau lupakan aku? Tuan-tuan, kita nak cakap apa besok bila ditanya tentang umur? Kedua, Allah tanya tentang harta kita. Duit yang ada pada kau dapat mana? Kau tipu orang tak? Kau ambil harta orang tak? Harta yang ada pada kau ni betul ke kau punya? Atau dengan cara jalan yang tak betul kau ambil ni? Kau kerja tak betul, kau berniaga tak betul, kau dapat harta ni tak betul, hak orang kau ambil. Allah akan tanya. Ketiga, Allah akan tanya ilmu kita. Kau mengaji hari-hari, kau tahu dah banyak, kenapa kau tak nak berubah? Kau tahu banyak benda yang kau tahu, kenapa kau tak nak buat? Kau tahu kan syurga tu ada, kenapa tak nak pergi syurga? Kau tahu kan neraka tu azab pedih, dahsyat, dan tidak ada satu makhluk pun yang sanggup masuk neraka Allah. Tapi kenapa kau masih tidak meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan? Kita masih tak berhenti kata orang, tuan-tuan, sampai sekarang. Bila nak berhenti kita, tuan-tuan? Kita dah tua. Kita dah tua, tuan-tuan. Sudah sampai masanya kita akan dipanggil oleh Allah Rabbul Izzah. Tapi kita masih tak berhenti meninggalkan maksiat. Kita masih kata orang, kita masih membenci orang lain. Kadang-kala kita putuskan silaturahim dengan adik-beradik kita yang seibu dan sebapa dengan kita. Itu kerana dunia yang akan kita tinggalkan. Sebab tanah pusaka kita putuskan. Tuan-tuan, Allah sebut di dalam, Nabi sebut, tuan-tuan, di dalam hadis, siapa yang memutuskan silaturahim lebih daripada 3 hari, nescaya tiada rahmat Allah atasnya. Tuan-tuan, kita dah silap ni. Kita pilih harta dunia daripada rahmat Allah. Kita dah silap banyak ni. Kita dah silap terlalu jauh ni, tuan-tuan. Kita dah silap. Sebab kita telah memilih dunia itu lebih daripada akhirat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, lalai ini kata ulama, ada penawarnya. Satu, penawarnya adalah dengan ilmu. Kita kenal Allah supaya kita kenal diri kita. Sebenarnya tuan-tuan kita lupa siapa kita. Kita ingat kita ni tuan. Salah tuan-tuan. Kita ni hamba. Bila mana kita sedar yang kita hamba? Bila kita berada di dalam keranda satu hari nanti. Bila kita sedar ilmu yang ada pada aku ini tak guna pun. Jika ilmu ini tidak manfaat, saat kita berada di dalam keranda satu hari kelak. Bukan saya kata, tuan-tuan, Allah yang sebut di dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Ila al-akhiril ayah. Bila kita ada dalam keranda, barulah kita kata, Ya Allah, nak bawa aku pergi mana ni?
Ya Allah, boleh tak hidupkan aku balik? Aku nak sembahyang sunat maghrib. Masih hidup dulu, ya Allah. Aku buat tak peduli saja. Walaupun umur aku dah 60 tahun, aku masih ambil ringan, ya Allah. Boleh tak hidupkan aku balik? Tak boleh dah. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tuan-tuan, Allah tunggu kita lama dah. Kita buat jahat, Allah tunggu. Allah tak azab kita, tuan-tuan. Kita mengumpat tak berhenti, Allah tak terus azab kita. Kita berkelahi sama-sama kita tak berhenti, Allah tak terus azab kita. Kadang-kala anak dengan ibu, ibu dengan anak, anak dengan ayah, ayah dengan anak. Kita tak mampu nak berikan kemaafan, kita masih berdendam. Padahal Allah sebut tentang sifat ahli syurga, wal afina 'anil nas. Mereka yang memberi maaf kepada sekalian manusia yang buat salah kepadanya. Ini adalah sifat ahli syurga. Kita tetap, aku tak masuk syurga, tak apa. Walaupun Allah perintahkan untuk memaafkan sekalian manusia. Tuan-tuan, kita tak mampu ikut Nabi lagi, tuan-tuan. Kita tak mampu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang buat jahat dengan Nabi, Nabi maafkan kejahatan itu. Walaupun sampai satu saat mata pedang itu telah sampai pada leher Nabi, Nabi masih mampu memaafkan orang yang meletakkan mata pedang pada leher Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kenapa kita tak nak ikut Nabi? Nabi tak minta banyak dengan kita. Nabi suruh kita jadi orang baik. Kalau jadi ayah yang baik. Kalau jadi isteri, jadi ibu, jadi isteri dan ibu yang baik. Kalau jadi sahabat, jadilah sahabat yang baik. Ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi maafkan semua orang. Kita ikut Nabi, tuan-tuan. Cukup-cukuplah. Kita dah nak sampai bulan Ramadan dah. Rasa macam sekejap aja. Kita rasa macam baru sangat puasa tahun lepas kan, tuan-tuan? Dah nak datang dah puasa ni. Sekejapnya, ya Allah, setahun. Setahun ni kita buat apa, tuan-tuan? Saya fikir, tuan-tuan fikirlah. Setahun yang dah lalu ni aku buat apa ya? Setahun yang dah berlalu ni aku buat apa ya? Besok kalau Allah tanya, bukan kalau lagi. Besok di yaumil akhirah ditanya oleh Allah. Aku nak jawab apa di hadapan Allah? Tuan-tuan, sayangnya Allah, Allah tunggu kita. Mana Nabi kata Allah tunggu kita? Allah takkan tutup pintu taubat sebelum berlakunya dua perkara ini. Pertama, kata Nabi, nyawa sampai gar-garah. Dalam Quran disebut taraqi. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa. Kalau tak silap saya dalam surah Al-Qiyamah. Allah tunggu kita, tuan-tuan.
Kau nak minta ampun tak dengan aku tunggu ni. Kau tinggal semayang masa muda dulu. Aku tunggu. Kau tak nak ke datang jumpa aku, minta ampun, minta maaf? Kedua, Nabi kata, apabila terbit matahari sebelah barat, pintu taubat ini akan ditutup oleh Allah. Aku tunggu ni. Hari ini aku tunggu lagi. Sebab hari ini matahari terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Aku tunggu ni. Apa? Dalam hadis qudsi, kan 2/3 malam Allah menyeru hambanya untuk datang kepadanya. Tuan-tuan, hati kita ni tak dengar ke seruan Allah setiap malam? Kenapa telinga kita langsung tak dengar? Allah seru kita, tuan-tuan. Wahai hamba-Ku, siapa yang ada dosa, datanglah kepada aku minta ampun, nescaya aku ampunkan, kata Allah. Kenapa kita tak dengar, tuan-tuan? Siapa yang ada hajat, datanglah kepada Allah pada 2/3 malam. Allah janjikan, Allah kata aku kabulkan hajatnya. Mintalah, tuan-tuan. Allah tunggu kita ni. Tuan-tuan, jangan kita sombong dan bongkak dengan rahmat Allah. Janganlah, tuan-tuan. Sebab tak ada guna pun bongkak kita, tidak ada guna pun sombong kita dengan hadrah Allah Rabbul Izzah, kerana kita tidak akan mampu untuk menahan satu detik ataupun satu saat akan azabnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kata ulama penawar bagi kelalaian itu yang kedua adalah sentiasa ingat kepada Allah. Tuan-tuan belajar untuk jangan lupa Allah. Belajar, tuan-tuan, supaya kita tak lupa Allah Ta'ala. Hebat mana pun kita tak akan mampu untuk menidakkannya. Kenapa, Ustaz? Saya ada duit, apa saya takut? Betul ke, tuan-tuan? Kayalah macam mana kita. Masa kita sakit, kita minta dengan siapa, tuan-tuan? Kita ada duit, kita pergi hospital swasta yang mahal. Tapi, tuan-tuan, dalam diam-diam kita angkat tangan kita. Ya Allah, boleh tak Engkau bagi aku panjang sikit lagi umur? Baru kita sedar, duit kita tidak boleh beli umur kita. Baru kita sedar, duit kita tidak mampu membeli sehat. Kerana yang mempunyai sehat adalah Allah, yang mempunyai duit adalah Allah. Yang ada ubat doktor, tuan-tuan. Kita mampu beli ubat, tapi kita tak mampu beli sihat. Kita mampu beli ubat, tapi kita tak mampu membeli hidup kita, tuan-tuan. Sebab itu kata Allah, la in syakartum la azidannakum
wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tuan-tuan, sekarang ni masa senang, tak apalah. Nanti bila kita dah susah, baru kita sedar yang kita ada Allah. Sekarang kita senang kan, tak ada masalah apa-apa. Kita tak pedulilah Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebenarnya siapa Allah pada kita? Masa nak, kita cari. Masa tak nak, kita buang. Kenapa kita buat Allah macam tu, tuan-tuan? Kenapa kita buat Tuhan kita macam tu? Kenapa kita buat Allah macam tu, tuan-tuan? Dah 60 tahun dah ni. Dah 70 tahun dah. Dah 80 tahun dah. Masa kita nak, kita cari Allah. Masa kita tak nak, kita senang, kita sihat, kita tak peduli pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak bagi tahu di sini hebatnya Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Allah tak pernah marah pun kita. Walaupun begitulah yang kita buat seringkali dalam kehidupan kita. Dia tak pernah marah pun kita. Hari-hari dia masih bagi kita makan sampai kenyang hari ini. Sampai kenyang. Kita ambil nasi, ambil lauk, sampai kita kenyang, tuan-tuan. Allah tak pernah tahan kekenyangan kita. Sampai hari ini Allah lenakan tidur kita. Dan Allah tak tahan dan tidak angkat lenanya tidur kita setiap malam. Allah terus beri peluang kepada kita dan terus bagi peluang. Ini yang saya ingin katakan untuk diri saya dan keluarga saya. Janganlah kita ulangi kesilapan kita sehingga saat kita dipanggil oleh Allah Rabbul Izzah. Janganlah kita ulangi lagi kesilapan kita yang telah kita buat kesilapan itu berulang-ulang kali dalam kehidupan kita. Janganlah kita buat kesilapan itu lagi sampai besok kita dipanggil oleh Allah, kita masih dalam silap. Kalau kita masih dalam silap, tuan-tuan, kita akan berada pada tempat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya suka baca ayat ini setiap tempat kuliah saya. Satu peringatan untuk diri saya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang yang banyak silap terus buat silap, tak nak balik kepada Allah. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dia akan tunduk kepalanya besok di hadapan Allah. Kenapa tunduk, tuan-tuan? Kenapa kau tak nak angkat kepala kau? Kita cakap apa? Ya Allah, aku malu. Tuan-tuan perasan tak? Kalau kita tengok dekat media masa, orang yang dibawa ke mahkamah, bila orang nak ambil gambar, di jalan tunduk, betul tak? Kenapa dia tunduk? Malu, tuan-tuan.
Pernah tak kita bayangkan malu ni ke akhirat macam mana? Semua orang tahu Ahmad Rizam bin Ghazali masih mengumpat sampai sekarang. Besok di akhirat semua orang tahu Ahmad Rizam bin Ghazali tinggal semayang. Besok di akhirat semua orang tahu Ahmad Rizam bin Ghazali tinggal puasa Ramadan. Besok semua orang tahu Ahmad Rizam bin Ghazali ambil harta orang lain. Besok semua orang tahu dan semua orang nampak kerana kesilapan kita dipertontonkan oleh Allah. Nakis urusihim. Kita malu nak angkat kepala kita. Ya Allah, cukuplah. Janganlah tayang lagi, ya Allah. Ya Allah, cukuplah. Jangan kau tunjukkan lagi salah-salah kami, ya Allah. Kami malu. Semua orang dah tahu, ya Allah. Kenapa masa dalam hidup dulu kau tak nak minta ampun? Kenapa masa dalam hidup dulu kau tak nak berhenti buat jahat? Hari ini adalah hari Allah akan tunjukkan semua kesilapan kita dan kebaikan kita dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penawar bagi kelalaian yang ketiga, jangan tinggalkan Quran, tuan-tuan. Kita belajar, tuan-tuan, jangan tinggalkan Quran. Jadi Al-Quran ini sahabat kita. Saya pesan ini pada anak-anak muda yang ada di hadapan saya. Jadikan Al-Quran ini teman sejati kita. Nanti kalian akan lihat perubahan dalam hidup kalian jika kalian bertemankan Al-Quran. Wahai anak-anak muda sekalian, kalau kita semayang, orang nampak. Tapi kalau kita pegang Quran, orang tak nampak, sebab orang tak tahu kita salah ke tak salah. Tuan-tuan, di media masa saya baca komen-komen anak muda ini, tuan-tuan, saya menangis. Mereka kata, kami nak berubah, tapi kami tak mampu berubah. Kami nak 2024, kami datang nak tinggal salat, tapi kami masih tinggal salat. Tuan-tuan, siapa yang dengar rintihan mereka? Siapa yang ambil peduli tentang sakitnya untuk mereka jadi baik? Siapa yang pernah peduli betapa susahnya untuk mereka jadi orang baik? Tak ada siapa peduli, tuan-tuan. Saya pun tak pernah doa untuk mereka. Tuan-tuan, apa salahnya kita bangun pada tengah malam, tolonglah angkat tangan dan meminta kepada Allah untuk agar remaja-remaja kita, mereka diberikan kekuatan oleh Allah untuk menuju jannah Allah. Inilah rintihan hati-hati mereka untuk mereka menjadi seorang pemuda dan pemudi yang baik. Tapi mereka tak kuat, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya dah berumur dan tuan-tuan pun dah berumur. Kita tak terus jadi macam sekarang, kan? Kita pernah muda, tuan-tuan. Kita dah lalu rasa sakitnya
untuk jadi macam sekarang. Kita dah lalu betapa pahitnya untuk berubah. Kita dah lalu betapa susah dan getirnya untuk berbuat kebaikan itu. Tuan-tuan, zaman ini adalah satu zaman yang mana tidak seperti mana kita hidup pada zaman dulu. Kelalaian penuh di sekeliling umat Islam pada saat ini. Malam ini, tuan-tuan, saya serulah, tolonglah doa untuk anak-anak kita, tuan-tuan, agar mereka kuat, kerana mereka yang akan menemui fitnah akhir zaman kelak. Kerana mereka yang akan menghadapi segala fitnah akhir zaman yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada segi akalnya, saya dan tuan-tuan akan pergi dulu tak lama lagi. Ini segi akalnya, tuan-tuan. Saya pun nak masuk 60. Tuan-tuan pun dah 70. Tak lama lagi kita akan jumpa Allah. Saya akan jumpa Allah. Tuan-tuan akan jumpa Allah. Bersedia tak bersedia, kita akan jumpa Allah, tuan-tuan. Suka tak suka, kita akan jumpa Allah. Mahu tidak mahu, kita akan jumpa Allah. Cuma saya kena tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Suka tak kita nak jumpa Allah? Rindu tak kita nak jumpa Allah? Kita tunggu tak saat pertemuan kita dengan Allah? Seperti mana Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu saat pertemuannya dengan Allah Rabbul Izzah. Tatkala saat sakaratul maut Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan kepada Sayyidina Rasul untuk dipanjangkan umurnya. Lalu apa kata baginda Sayyidina Rasul? Aku terlalu merindui Allah yang maha tinggi. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab saya dapat rahmat dan tuan-tuan dapat rahmat. Cumanya tuan-tuan, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, satu saja pesanan saya dalam hidup ini, janganlah kita melupai Allah Subhanahu wa ta'ala dan melupai baginda Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, cara kita tidak melupakan Allah dengan kita sering berzikir kepada Allah. Janganlah tinggalkan apa-apa zikir pun. Walaupun sekurang-kurangnya, paling malas pun tuan-tuan, tiap-tiap hari kita sebutlah Allah, 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 Allah. Kenapa tuan-tuan? Sekurang-kurangnya besok, asal kita sakaratul maut, kita yang telah melazimi menghidupkan lisan dan hati kita dengan asma Allah, 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 Allah. Maka kita harap bila kita sakaratul maut, mulut kita dah biasa sebut Allah. Ada orang tanya saya satu hari, tuan-tuan, saya pergi ke hospital. Cerita ni dah lama.
Ada satu makcik ni, saya panggil dia nenek lah tuan-tuan. Sebab masa tu saya muda lagi. Masa saya ziarah nenek saya, nenek ini tuan-tuan, tiba-tiba dia pegang tangan saya pada bucu katil. Bila saya nak lalu, nak balik, dia pegang tangan saya, tuan-tuan, saya pun tak tahu, dia tak kenal saya. Dia pegang tangan saya, dia kata, nak, boleh tak pesan apa-apa dengan nenek? Saya masih ingat lagi tentang peristiwa ni. Dia kata, Nek, kenapa? Nenek tak boleh nak semayang. Nenek tak boleh nak baca Quran. Dia cakap dengan saya dengan nada yang agak sayu sang. Boleh tak pesan kat nenek apa-apa pun? Saya kata, nenek, rahmat Allah ni luas. Saya kata, nenek jangan tinggalkan Asma ini. Saya kata, nenek sebutlah Allah, 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 Allah. Tuan-tuan, seminggu selepas itu saya dapat berita yang nenek ini telah menemui Allah Rabbul Izzah. Yang mana mulutnya saat ia menemui Allah, mulutnya menyebut Allah, Allah, Allah. Dan dia pergi menemui Sang Pencipta. Kedua, tuan-tuan, jangan tinggal selawat. Bacalah selawat pendek-pendek pun tak apa, tuan-tuan. Kita mengaku kita bukan orang hebat. Kita mengaku yang kita bukan orang kuat. Bacalah yang pendek-pendek pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun kita baca yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Tuan-tuan, mulut yang ada pada kita percuma je. Tapi kita guna untuk sembang 60 tahun. Ni kita dah nak balik ni. Saya dah nak balik. Tuan-tuan dah nak balik. Biar mulut kita biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa tuan-tuan saya ajak tuan-tuan? Mudah-mudahan saat kita sakaratul maut, saat itu Nabi nak datang jemput ruh kita. Kita bukan orang baik. Kita bukan orang yang kuat ibadah. Kita bukan orang yang hebat. Tapi kita ada masa lagi, tuan-tuan, yang tak banyak pun. Dengan kita melazimi Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan ini doa kita dan ini harapan kita. Ya Allah, saat aku balik menemui Engkau, mudah-mudahan rohku ditemani oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Engkau, ya Allah. Tak nak ke tuan-tuan? Tak nak ke kebahagiaan yang dinanti-nantikan, yaitu kebahagiaan yang hakiki? Tuan yang dirahmati oleh Allah, saya rasa setakat ini akhir kalam. Saya minta maaf dengan semua orang. Saya minta maaf semua tuan-tuan minta maaf banyak-banyak dengan semua ustaz. Minta maaf, minta ampun tau. Saya salah, saya silap. Saya bukan orang pandai. Dan ada orang tanya saya, Ustaz,
Tak menangis macam ni, kenapa saya tak cerita pasal tuan-tuan? Sebenarnya setiap kuliah saya cerita pasal saya. Saya tak ajar pun tuan-tuan, tapi saya ajar diri saya. Kalau saya kata masih kita gagal sembahyang sunat, itulah saya tuan-tuan. Kalau saya kata masih gagal bangun malam, saya cerita pasal saya. Saya bukan cerita pasal tuan-tuan. Tuan-tuan orang yang setiap malam bangun, tuan-tuan orang yang istiqamah baca Quran, tuan-tuan orang yang banyak beramal ibadah. Saya tuan-tuan datang ke tempat tuan-tuan, mudah-mudahan saya yang jahat ini, saya jumpa tuan-tuan yang baik, saya dapat jadi orang baik. Sebab jalan untuk jadi orang baik, kita kena duduk dengan orang baik-baik. Jadi saya orang jahat, saya jumpa tuan-tuan yang baik-baik. Mudah-mudahan saya dapat jadi orang baik. Sebab itu tuan-tuan, bila saya jumpa tuan-tuan, saya suka. Kerana mudah-mudahan Allah jadikan saya orang baik. Itu saja harapan saya. Tuan-tuan, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Malam ini kami datang ke hadrah-Mu ya Allah. Kami angkatkan dua tangan kami yang penuh dengan kesalahan, dosa, maksiat, dengan hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan kehinaan ini ya Allah. Kami mohon ampun ya Arhamar Rahimin. Tolonglah ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Semua salah-salah kami, salah yang semua orang tak tahu, tetapi kami tidak boleh lari daripada pandangan Kau ya Allah. Ya Allah, kami mohon tolong ampunkan dosa-dosa kami dan salah-salah kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon tolonglah jadikan asbab pertemuan ini kami dapat hidayah dan taufik Engkau ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan barakah pertemuan ini kami dapat rahmat Engkau ya Allah. Ya Allah, kalau kami tak layak dapat rahmat Engkau dengan rahmat yang banyak, bagi kami sikit pun tak apalah ya Allah. Ya Allah, kurniakan atas kami husnul khatimah. Walaupun permintaan kami ini terlalu besar disebabkan kejahatan kami dan kemaksiatan kami, tapi kami, ya Allah, dalam keadaan dan hati yang terlalu malu kepada Engkau, kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kematian husnul khatimah. Kurniakan kami syafaat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, walaupun kami ini belum jadi umat yang baik pada pandangan Sayyidina Rasul, besok di yaumil akhirah kami mohon kepada Engkau ya Allah, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali akan wajah-wajah kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.